Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan. Terdapat 5 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi-Nabinya dan salah satu daripadanya adalah Al-Quran. Al-Quran ialah kalamullah, iaitu kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihissalam. Umum mengetahui tentang rukun iman dan sebahagian darinya adalah beriman kepada kitab, di mana kita sebagai umat Islam hendaklah beriman kepada kitab, iaitu kitab suci Al-Quran ini. Al-Quran adalah mukjizat agung dan tiada tolok bandingnya dan tidak boleh disamakan dengan kitab-kitab yang terdapat di muka bumi ini isi kandungannya, serta ia akan kekal terpelihara sehingga berakhirnya dunia ini kelak, iaitu hari akhirat. Definisi Al-Quran ini dari sudut syarak yang mengikut pandangan sebilangan jumhur ulama adalah kalamullah Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat mukjizat, di mana ianya diturunkan kepada Nabi Muhammad dan mushaf ini telah disampaikan kepada umat Islam seluruhnya melalui riwayat yang mutawatir dan membacanya dianggap sebagai satu ibadah, serta dimulai bacaan dengan surah Al-Fatihah lalu diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran ini diturunkan menerusi 3 peringkat, iaitu pertamanya ke Lauh Mahfuz pada waktu yang mana hanya diketahui oleh Allah Ta'ala sahaja, dan ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Buruj ayat 21 hingga 22 yang bermaksud sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada Lauh Mahfuz. Seterusnya, dari Lauh Mahfuz itu terus ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar di langit dunia dalam keadaan sekaligus, dan akhirnya diturunkan dengan perantaraan Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi kita SAW secara beransur-ansur. Bermulanya tempoh penurunan kitab suci ini adalah pada bulan Ramadan, iaitu pada 17 Ramadan dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 ketika Nabi Muhammad berusia 41 tahun. Akhir sekali, Al-Quran adalah wahyu yang tertinggi dan terdapat nama-nama lain baginya, antaranya seperti Al-Furqan, pembeza antara yang benar dan batil, Al-Adlu, kalimat yang adil, Al-Karim, yang mulia, dan Al-Hadi, yang memberi petunjuk, dan sebagainya. Pencipta alam semesta ini ialah Allah SWT dan berkuasa di atas setiap sesuatu yang ada di muka bumi ini. Dan Allah menggambarkan kekuasaannya dengan apa yang kita rasai di dunia serta kejadian kita sebagai makhluk yang dapat merasai kehidupan di bumi pada hari ini. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan proses kejadian manusia, di mana terdapat kesamaannya dengan fakta-fakta sains yang dikemukakan oleh ahli sains. Hal ini menunjukkan hakikat kejadian manusia itu berlandaskan apa yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah tepat serta menjadi rujukan kepada ahli sains tentang kesahihannya. Definisi dan tujuan manusia diciptakan. Allah telah menciptakan manusia dengan memiliki akal, fikiran dan anggota tubuh yang sempurna. Banyak perkataan atau istilah yang menyatakan tentang manusia ini, antaranya Al-Insan, An-Nas, Bani Adam dan sebagainya. Menurut pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk yang amat mulia dan dihormati di sisinya kerana diciptakan dalam bentuk fizikal yang amat baik. Allah telah menggunakan akal fikiran, panca indera dan hati supaya manusia dapat memahami setiap ajaran dan perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, melalui ilmu dan akal yang dikurniakan, ianya dapat membezakan manusia dengan makhluk yang lain. Oleh sebab itu, diciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya agar dapat berbakti dan menjalankan amanah kepada Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Tujuan utama manusia itu diciptakan adalah untuk mengabdikan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara manusia menyembah Allah adalah dengan taat dan patuh atas segala perintah dan larangannya ketika hidup di muka bumi ini. Ini adalah seperti perkara yang wajib dan sunat yang membuahkan pahala setiap kali kita melakukannya, seperti solat, puasa, zakat, haji, sedekah dan sebagainya. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang mengatakan tujuan manusia diciptakan ini adalah hanya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa tujuan dan tanggungjawab yang besar dan bukannya untuk menikmati kehidupan dan bersukaria sahaja. Kerana tujuan utama diciptakan itu yang akan membawa manusia ke arah yang baik atau jahat, iaitu pengakhiran kehidupan sama ada kekal di syurga atau dicampakkan ke dalam api neraka. Proses kejadian manusia menurut Al-Quran.
Proses kejadian manusia ini merupakan salah satu dari bukti bahawa Allah SWT itu berkuasa. Kejadian yang diceritakan dalam Al-Quran merangkumi peringkat nutfah, alaqah, mudghah, izam dan lahum, nash'ah, khalqan akhar dan nafkhu ar-ruh. Dan disebutkan juga tentang manusia itu diciptakan daripada tanah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Proses kejadian manusia menurut Al-Quran ini dikategorikan kepada beberapa peringkat. Antaranya adalah yang pertama, iaitu nutfah. Nutfah ini adalah peringkat persenyawaan antara benih lelaki dan wanita atau dipanggil sebagai minggu pertama setelah bermulanya percampuran air mani. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat 2, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada setitis air mani yang bercampur dengan kami, iaitu hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Surah Al-Insan ayat 2. Percantuman benih yang membentuk nutfah ini bermula apabila sel seks iaitu gamet dari lelaki dan wanita bergabung dan mengelilingi satu dinding di mana antara berjuta yang ingin menembusi sel telur tersebut terdapat hanya satu sahaja yang berjaya melepasi, dan sebahagian inilah yang dikatakan sebagai nutfah. Ada satu pendapat daripada Ibnu Jurair Al-Tabari, iaitu dia mengatakan bahawa asal perkataan nutfah ini adalah nutf yang membawa maksud air yang sedikit di mana terdapat dalam sesuatu bekas seperti telaga, tabung dan sebagainya, sementara perkataan amsyaj adalah daripada kata masji yang bermaksud percampuran. Ini disebut dalam Al-Quranul Karim sebagai nutfat al-amsyaj, iaitu percampuran benih antara lelaki dan perempuan yang menjadi sebati ataupun dikenali sebagai zigot dalam istilah sains. Daripada nutfah ini, Allah ciptakan seseorang itu ada anggota tingkah laku yang berlainan, iaitu antara lelaki dan perempuan, dengan pembentukan saraf, tulang daripada nutfah lelaki, darah dan daging daripada nutfah perempuan. Oleh itu, lelaki dan perempuan dikatakan sebagai saling melengkapi antara satu sama lain kerana proses kejadian manusia itu sendiri yang telah membuktikan. Peringkat kedua adalah alaqah. Peringkat ini berlaku pada penghujung minggu pertama hingga ketiga, iaitu hari ke-7 hingga hari ke-21. Telur yang sudah disenyawakan akan tertanam pada dinding rahim, iaitu disebut sebagai qarar makin pada hari ke-7. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT yang mengatakan nutfah diubah sebagai alaqah, iaitu dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian kami mengubah nutfah menjadi alaqah. Alaqah ini didefinisikan juga sebagai darah beku disebabkan pada hari ke-20 dan 21 darah sudah memenuhi embrio dan peredaran darah sudah tidak berjalan. Namun, kebanyakan dari ahli tafsir mentafsirkan alaqah adalah segumpal darah berasaskan pada mata kasar, serta alaqah mempunyai beberapa maksud, termasuklah sesuatu yang bergantung atau melekat seperti pacat atau lintah. Peringkat ketiga iaitu mudghah. Proses pembentukan mudghah ini berlaku pada minggu keempat dan ianya disebutkan sebanyak 2 kali dalam Al-Quran, iaitu pada surah Al-Hajj ayat 5 dan Al-Mu'minun ayat 14. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 dikatakan bahawa lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging, iaitu mudghah. Pada peringkat ketiga ini berlakunya pembentukan otak, saraf tunjang, telinga serta anggota badan yang lainnya. Peringkat yang keempat iaitu izam dan lahum. Izam dan lahum adalah pada minggu kelima, keenam dan ketujuh, iaitu peringkat di mana tulang terbentuk mendahului otot-otot. Seterusnya, apabila tulang tersebut telah dibentuk, maka otot-otot akan membungkus rangka. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minun juga, iaitu ayat 14, dikatakan, lalu kami mengubah pula mudghah itu menjadi izam dan kemudian kami balutkan izam dengan daging. Selain itu, pada minggu ke-7 tersebut terbentuknya sistem yang kompleks pada tahap seperti adanya anggota seperti perut, usus, saraf, otak dan tulang belakang. Begitu juga dengan saluran pernafasan, organ pembiakan, kelenjar, hati, pundi kencing dan buah pinggang yang terbentuk secara sempurna, diikuti juga dengan kaki, tangan, telinga, mulut dan mata.
Peringkat yang kelima ialah Nash'ah al-Khalqan Akhar. Peringkat ini adalah peringkat janin yang berlaku pada minggu ke-8 iaitu pembentukan rupa, bentuk hingga lengkap kesemua anggota tubuh. Ini bertepatan melalui firman Allah SWT juga dalam surah Al-Mu'minun yang bermaksud, setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Peringkat yang keenam iaitu Nafhu ar-Ruh. Nafhu ar-Ruh adalah peringkat roh ditiupkan mengikut pendapat para ulama. Proses peniupan roh ini berlaku selepas 40 hari dan selepas terbentuknya segala jenis organ termasuklah organ seks. Proses kejadian manusia menurut fakta sains. Teori sains daripada pakar ahli sains menggariskan proses kejadian manusia ini akan melalui 3 peringkat utama iaitu pre-embryonic, embryonic dan yang terakhir adalah fetus. Peringkat yang pertama iaitu tahap pre-embryonic. Pada tahap yang pertama ini, dikatakan apabila terbelahnya sel dan zigot tumbuh membesar, maka sekumpulan sel akan terbentuk dan kemudiannya membenamkan diri pada dinding rahim. Apabila zigot semakin membesar pada tahapnya, sel-sel akan menyusun dan mengatur diri mereka sendiri yang mana akan membentuk 3 lapisan. Tahap yang kedua adalah tahap embryonic, di mana akan berlaku selama 5,5 minggu dan bayi akan membentuk menjadi manusia disebut sebagai embrio. Juga pada tahap ini terbentuknya melalui lapisan sel tersebut yang disebut sebagai organ dan sistem tubuh bayi. Tahap yang terakhir adalah tahap fetus. Tahap fetus ini akan bermula ketika bulan ke-8 dan berakhir hingga masa kelahiran iaitu cukup 9 bulan. Fetus ini mempunyai ciri khusus yang mana akan terlihatnya wajah bayi tersebut seperti manusia, ada tangan dan kaki serta kesemua organ telah dapat dilihat dengan sempurna. Dapat dilihat bahawa kajian sains mengatakan manusia terdiri daripada sel daging, tulang, saraf, darah dan lain-lain perkara yang lalu membentuk satu jasad yang sempurna. Ini dimulai dengan bertemunya benih lelaki dan wanita yang kemudian membentuk janin dalam rahim wanita tersebut. Ahli sains menyamakan proses manusia ini sama dengan haiwan, namun menemui perbezaan itu setelah bayi tersebut meningkat dewasa. Apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah segala pernyataan tentang proses kejadian manusia yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah selari dengan fakta sains. Hal ini kerana tiada perbezaan yang nyata tentangnya dan melalui Al-Quran itu sendiri diceritakan proses kejadian manusia bermula dengan percantuman benih iaitu nutfah yang kemudian membentuk segumpal darah, alaqah, lalu terbentuk pula seketul daging, mudghah dan menjadi beberapa tulang belulang dan otot atau izam dan lahum. Dan akhirnya ditiupkan roh iaitu nafhu al-ruh ke dalam janin Nash'ah al-Khalqan Akhar tersebut, di mana proses ini juga boleh dilihat sama seperti mana yang dinyatakan dalam sains iaitu peringkat awal ialah percantuman sel sperma dan ovum yang sama dalam Al-Quran iaitu nutfah, lalu blastosid yang menempel pada uterus yang sama dengan peringkat alaqah. Tahap embrio pula adalah peringkat yang sama dengan pembentukan mudghah, izham dan lahum. Seterusnya, peringkat janin iaitu Nash'ah al-Khalqan Akhar dan apabila plasenta membentuk dengan sempurna dan lengkap, ianya selari dengan peringkat Nafhu al-Ruh yang kemudian telah sempurna pembentukan manusia dan menunggu untuk dilahirkan. Sudah terang lagi bersuluh, proses kejadian manusia menurut Al-Quran adalah sama dengan konsep sains. Jadi kita sebagai manusia yang telah pun dilahirkan hendaklah melihat secara terbuka tentang proses kejadian kita agar kita sentiasa bersyukur mengenai fitrah asal usul dan tidak mengubahnya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Iza. Seterusnya saya akan teruskan dengan kejadian alam yang dibuktikan dalam Al-Quran adalah sama dengan fakta sains, iaitu kejadian siang dan malam. Al-Quran merupakan mukjizat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan yang penuh dengan intipati padat kepada umat Islam. Al-Quran juga mempunyai makna yang luas yang mana ianya merangkumi seluruh kehidupan yang ada di atas muka bumi ini.
Seterusnya, mengandungi pelbagai aspek kehidupan. Mengandungi pelbagai aspek kehidupan di sini bukan sahaja mengandungi sejarah hukum hakam dalam kehidupan seharian kita, tetapi terdapat juga termasuk sekali dengan penciptaan alam sekitar yang ada di atas muka bumi ini. Jadi kita sebagai umat Islam hendaklah beriman iaitu yakin dan percaya bahawa hanya Allah yang menjadi pencipta di atas muka bumi ini, dan Allah lah yang mentadbir seluruh alam di sini. Ianya sama juga dengan kita wajib percaya dengan kekuasaan Allah yang mencipta seluruh yang ada di muka bumi ini. Antara ciptaan Allah yang dapat dikaitkan, yang dapat dibuktikan dalam Al-Quran dan dapat dikaitkan dengan fakta sains ialah kejadian siang dan malam. Dapat kita katakan di sini, proses kejadian siang dan malam itu merupakan bukti kekuasaan Allah yang mana seorang ahli fizik telah membuat kajian tentang proses terjadinya kejadian siang dan malam ini. Dan telah dibuktikan bahawa kejadian siang dan malam ini yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sama dengan kajian yang telah dilakukan oleh mereka. Jadi, di situ kita dapat kaitkan kejadian siang dan malam ini dengan fakta sains, yang mana apabila kejadian itu dikaji dan ternyata kajian itu adalah benar. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada proses kejadian siang dan malam. Seperti yang semua manusia di atas muka bumi ini tahu bahawa proses kejadian siang dan malam itu terjadi kerana bumi berputar di atas paksinya mengelilingi matahari. Apabila terdapat bahagian bumi yang terkena pada matahari, kita namakan kejadian tersebut adalah kejadian siang. Manakala apabila bumi yang berada di belakang daripada bahagian yang terkena matahari tersebut, kita namakannya sebagai kejadian malam. Seterusnya ialah waktu siang lebih panjang dari waktu malam. Perkara ini dapat dibuktikan apabila beberapa pengkaji iaitu ahli sains mengkaji tentang perbezaan antara siang dan malam, yang mana ia telah dibuktikan dengan kecondongan bumi iaitu 66 1/2 darjah sahaja. Jadi dengan itu terjadinya kejadian siang yang lebih panjang daripada malam. Tetapi ia berbeza pula apabila matahari berada tegak di atas garisan khatulistiwa, maka setiap seluruh negara itu akan mengalami waktu siang dan malam yang sama. Maksudnya apabila matahari tersebut berada tegak di atas garisan khatulistiwa, maka semua negeri, semua yang terdapat di bumi itu akan mengalami waktu siang dan malam yang sama rata. Seperti gambar yang anda dapat lihat, ianya merupakan contoh kedudukan bumi di atas paksinya yang mengelilingi matahari. Matahari berada di tengah-tengah dan bumi mengelilingi matahari, bumi mengelilingi matahari di atas paksinya, di atas orbit bumi. Dan di sini kita dapat lihat bahawa kejadian siang dan malam itu dapat dibuktikan dengan satu contoh eksperimen sains yang dilakukan, iaitu dengan menggunakan lampu suluh dan glob. Jadi caranya ialah menuluhkan lampu tersebut, mengarahkan lampu tersebut ke arah glob, dan kita akan dapati arah cahaya lampu suluh menghadap ke arah glob itu adalah merupakan waktu siang, dan manakala bahagian belakangnya pula gelap, itu merupakan waktu malam. Seterusnya kita pergi pula kepada konsep kejadian siang dan malam.
Al-Quran ini merupakan mukjizat yang besar. Macam mana ianya boleh dikatakan begitu? Ianya adalah kerana Al-Quran mempunyai 114 surah dan 6,239 ayat, serta ianya dapat menceritakan tentang semua kehidupan yang ada di atas muka bumi ini. Jadi, perkara tersebut merupakan sesuatu yang besar. Macam mana semua kehidupan yang ada di atas muka bumi ini boleh diceritakan dalam satu buah Al-Quran itu sahaja. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa Al-Quran tersebut merupakan mukjizat yang besar. Jadi kerana itulah manusia ini digalakkan untuk memerhati kawasan sekeliling dan menghayati segala ciptaan Allah yang ada di atas muka bumi ini. Sama juga seperti kejadian siang dan malam, yang mana ianya telah disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Jadi di sini saya datangkan dua surah yang terdapat tentang kejadian siang dan malam, iaitu yang pertama surah Al-Furqan ayat 47 yang bermaksud, dan dialah Tuhan yang menjadikan malam untuk kamu sebagai pakaian dan menjadikan tidur untuk berhenti rehat, serta menjadikan siang untuk keluar mencari rezeki. Jadi maksud ayat ini ialah jadikan malam sebagai masa untuk istirahat dan siang masa untuk mencari rezeki. Manakala surah yang kedua pula ialah surah Yasin ayat 37 dan 38 yang bermaksud, dan suatu tanda iaitu kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan ayat kedua pula ialah dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Jadi ayat ini menerangkan bahawa Allah menukar sementara masa daripada malam kepada siang, dan bukti bahawa bumi itu berputar di atas orbitnya dengan dengan ayat daripada surah Yasin, iaitu ayat yang ke-38. Dan akhir sekali ialah manfaat daripada kejadian siang dan malam. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak manfaat ataupun kebaikan yang kita dapat lihat daripada kejadian siang dan malam ini. Antaranya ialah malam agar manusia dapat berehat. Maksudnya setelah Allah telah mewujudkan kejadian malam itu, kejadian siang dan malam ini, iaitu malam untuk manusia berehat setelah penat keluar rumah mencari rezeki untuk ahli keluarga. Dan seterusnya ialah kejadian siang, yang mana Allah jadikan kejadian siang ini untuk manusia keluar mencari rezeki dan ataupun untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi pada waktu siang manusia ini dikerahkan untuk keluar mencari rezeki, dan apabila tiba pada waktu malam mereka akan berehat kerana Allah telah tentukan bahawa pada waktu malam adalah untuk manusia berehat, dan waktu siang pula adalah waktu di mana manusia keluar untuk mencari rezeki. Seterusnya adalah bahasa yang digunakan. Al-Quran adalah merupakan kitab ijaz, iaitu kitab yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril dengan bahasa Arab Quraisy, yang mana memiliki ketinggian mutu unsur sastera ataupun bahasa. Di samping itu, terdapat pelbagai aspek yang menyebabkan bahasa Al-Quran tidak boleh ditandingi oleh bahasa lain. Antaranya ialah bahasa yang digunakan Al-Quran kaya dengan aspek perbendaharaan kata-kata. Yang kedua, aspek penyusunan yang terkandung dalam Al-Quran adalah menakjubkan. Yang ketiga, penyusunan gaya bahasa kalimah dalam Al-Quran adalah sangat menakjubkan serta istimewa kerana merangkumi semua bentuk prosa dan puisi serta tidak terikat dengan mana-mana syair ataupun sajak. Terima kasih kepada saudari Syazah Izzati. Baiklah, sekarang saya akan meneruskan pembentangan
yang bertajuk Pengkhabaran Perkara-Perkara Gaib yang Belum Berlaku, iaitu Nikmat Syurga dan Azab Neraka. Sebelum itu, nama saya ialah Wan Aisyah Atira binti Wan Ibrahim, nombor matrik 224100035. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan syurga. Syurga, apa itu syurga? Syurga dalam bahasa Arab bermaksud Al-Jannah. Menurut Abu Al-Qasim Al-Husain bin Muhammad Al-Raghib Al-Asfahani, beliau mengatakan Al-Jannah bermaksud kebun ataupun taman yang mana ia dipenuhi dengan pokok yang mempunyai daun yang lebat sehingga menutupi keseluruhan bumi. Syurga atau Al-Jannah merujuk kepada tempat, iaitu tempat pembalasan yang baik bagi orang mukmin ataupun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pembalasan baik ini, yang dimaksudkan dengan pembalasan yang baik ini adalah bagi orang mukmin yang beriman, yang mana mereka telah melakukan ketaatan dan melakukan perkara-perkara yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka masih berada di dunia. Dan ia juga dan di samping itu dikatakan juga seseorang yang mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan memasuki syurga tanpa hisab. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Maksudnya, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah akan melakukan apa yang Dia inginkan. Berdasarkan ayat yang telah dibacakan tadi, jelaslah bahawa ayat Al-Quran ini menerangkan berkaitan dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran mengenai balasan bagi orang yang beramal soleh. Di samping itu, terdapat juga beberapa kesenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika berada di dunia, iaitu kesenangan bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nama-nama syurga yang dikatakan oleh para ulama adalah yang pertama ialah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus bermaksud syurga yang mempunyai pohon anggur dan juga kurma. Yang kedua ialah Jannatul Adni, syurga yang mempunyai taman yang kekal abadi, tidak berubah. Yang ketiga ialah Jannatul Na'im. Jannatul Na'im pula bermaksud syurga iaitu taman yang mempunyai kenikmatan. Yang keempat adalah Jannatul Al-Khuld. Jannatul Khuld adalah syurga yang ia mempunyai taman yang kekal juga. Yang kelima, Jannatul Ma'wa ataupun maksudnya Jannatul Ma'wa ini adalah tempat kembalinya seseorang itu. Yang seterusnya adalah Jannatul Aliyah. Jannatul Aliyah adalah bermaksud taman yang tinggi padan kemuliaannya. Dar As-Salam. Dar As-Salam pula bermaksud negeri ataupun negeri sejahtera. Yang seterusnya ialah Darul Muqamah. Darul Muqamah pula bermaksud negeri ketenangan. Yang terakhir adalah Darul Qarar. Darul Qarar pula bermaksud negeri kekal abadi. Antara nama-nama ini mempunyai maksud-maksud yang tersendiri yang mana ia dibahaskan oleh para ulama dan para mufassirin. Baiklah, seterusnya, di manakah syurga ini berada? Para ulama bersepakat syurga itu terletak di atas dari langit yang ke-7. Di dalam surah An-Najm ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazzalatan ukhra inda sidratul muntaha
indaha jannatul ma'wa. Maksudnya, sesungguhnya Muhammad telah memerhatikan iaitu malaikat Jibril dalam rupa bentuk aslinya. Sekali lagi, di Sidratul Muntaha yang di sisinya terletak syurga Al-Ma'wa. Jelaslah bahawa di sini apa yang diperkatakan oleh para ulama benarlah apa yang diperkatakan para ulama mengenai syurga berada di atas langit, di atas dari langit. Akan tetapi syurga tersebut berada atas daripada langit dan ia berada pada langit yang ketujuh. Syurga juga dikatakan sebagai tempat untuk orang mukmin berehat dengan teduhan yang nyaman sebagai tempat terbaik, iaitu tempat sebaik-baik tempat berbanding di dunia. Dan juga orang-orang mukmin yang dapat masuk ke syurga ini, mereka dapat bertemu dengan Allah secara dekat, iaitu pada syurga yang paling tertinggi. Syurga yang paling tertinggi adalah syurga Firdaus. Seterusnya ialah berapakah keluasan syurga, seluas manakah luasnya syurga ini. Katakan syurga itu luasnya seluas langit dan bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maksudnya, dan bersegeralah kamu ke ampunan daripada Tuhan dan syurga yang lebarnya seluas seluruh langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat Al-Quran yang telah dibacakan tadi, benarlah yang dikatakan syurga itu mempunyai keluasan seluas langit dan seluas bumi. Seperti yang mana kita tahu, langit yang langit yang ada di dunia ini, kita tidak tahu seberapa luasnya. Kalau jika dilihat dengan mata kasar, syurga adalah langit adalah seluas-luas mata memandang. Begitu juga dengan bumi. Sejauh mana kita pergi, ia tiada penghujungnya. Maka begitulah juga syurga. Seluas-luasnya langit dengan seluas mata memandang, begitu juga syurga. Seluas mata memandang dan seluruh bumi. Maksudnya bumi itu luas yang tiada penghujung. Sejauh mana kita pergi, ia memang tiada penghujung, tidak tahu mana pucuk pangkalnya. Begitu jugalah syurga, yang mana ia adalah terbentang luas seluas-luasnya, yang mana ia tidak dapat difikirkan dengan logik akal manusia. Kerana perkara ini adalah perkara pengkhabaran berkaitan dengan alam gaib, iaitu syurga dan juga neraka. Syurga merupakan alam gaib yang kita tidak dapat berfikir dengan secara logik akal kita. Akan tetapi ia telah dikhabarkan melalui ayat-ayat suci Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Insan ayat yang ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Maksudnya, apabila engkau perhatikan di sana, iaitu di dalam syurga itu, nescaya engkau akan melihat nikmat yang melimpah dan kerajaan yang sangat besar. Demikianlah berdasarkan apa yang saya jelaskan daripada ayat yang sebelum, ayat di dalam surah Ali Imran, jelaslah bahawa syurga ini sangat luas terbentangnya dan kita tidak dapat berfikir dengan logik akal kita, logik akal manusia yang biasa ini. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini lagi dengan syurga tertinggi.
Seperti yang kita tahu, syurga ini terdapat tingkatan-tingkatannya yang mana ia mempunyai tujuh lapisan syurga yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang mukmin, yang mana 7 tingkatan-tingkatan syurga ini diberikan kepada orang mukmin berdasarkan apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka lakukan semasa mereka berada di dunia. Menurut Ar-Razi, At-Tabari dan juga Al-Alusi, mereka mengatakan Al-Firdaus, Jannatul Firdaus ini merupakan tingkatan syurga yang tertinggi, yang mana Nabi Muhammad SAW juga menyarankan agar seluruh umatnya meminta, setiap kali berdoa untuk meminta syurga yang paling tertinggi, iaitu syurga Firdaus. Ini kerana di atas syurga Firdaus itu terdapat arash, yang mana arash itu mengalir di bawahnya, yang mana arash tersebut mengalir daripadanya sungai-sungai di syurga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh disediakan bagi mereka iaitu syurga Firdaus sebagai tempat tinggal yang sangat mewah. Jelaslah di sini syurga berdasarkan tingkatan-tingkatan syurga tersebut, syurga yang paling tertinggi adalah syurga Firdaus. Dikatakan juga daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan syurga mempunyai 8 pintu yang dibuat daripada emas, yang mana pintu tersebut dihiasi dengan jauhar, iaitu dengan mutiara. Seterusnya adalah gambaran berkaitan dengan syurga berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah syurga berwarna putih, halamannya pula adalah batu-batu dari kapur barus, dan ia dikelilingi dengan kasturi seperti bukit pasir. Di dalamnya juga terdapat sungai-sungai yang mengalir. Kemudian penghuni syurga berkumpul di dalamnya dan berkenalan. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala menghembuskan angin rahmat, lalu berhembuslah angin aroma kasturi kepada mereka. Masing-masing mereka pulang menemui isteri-isterinya, dan mereka bertambah tampan hingga isterinya berkata, dahulu kamu telah pergi dari sisiku, dan sekarang kamu kembali dalam keadaan yang sangat menakjubkan dan mempersonakan aku. Begitulah yang digambarkan berkaitan dengan syurga menurut hadis. Jelaslah bahawa di sini, di dalam syurga terdapat pelbagai nikmat dan ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bertakwa, beriman, beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka berada di syurga, ketika mereka berada di dunia. Bagi orang-orang yang bertakwa ini, Allah memberikan ganjaran dan nikmat yang tidak terhingga di dalam syurga, yang mana kita ketahui bahawa syurga adalah tempat berehat untuk para mukmin yang mana telah berpenat lelah dalam melakukan amal ibadah dan melakukan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan juga di dalam syurga nanti terdapat bidadari, yang mana bidadari yang telah disediakan bagi penghuni syurga, dan ketua bidadari adalah isteri kita semasa di dunia. Maka dikhabarkan juga setiap para penghuni syurga mempunyai umur yang sama sahaja, iaitu belasan tahun. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan perbincangan ini dengan azab neraka. Apa itu azab neraka? Neraka ialah tempat pembalasan siksaan bagi orang-orang yang mengingkari apa yang telah disyariatkan, apa yang telah Allah suruh ketika berada di dunia. Maka tempat pembalasannya adalah di neraka. Hukum beriman dengan kewujudan neraka adalah wajib. Mereka yang tidak meyakini akan
tentang neraka, maka mereka dikira sebagai murtad. Seterusnya, peringatan Allah kepada umat manusia berkaitan dengan neraka. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat dalam surah yang mana telah menceritakan tentang azab neraka. Terdapat beberapa surah di dalam Al-Quran yang menceritakan berkaitan azab daripada Allah bagi orang kufur. Antaranya ialah surah An-Naba, An-Nazi'at, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Inshiqaq, Al-Buruj, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Lail, Al-Alaq, Al-Bayyinah, Al-Qari'ah, Al-Humazah dan Al-Masad. Dalam bahasa Arab, azab di sini bermaksud hukuman ataupun balasan, siksaan atau teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh manusia yang tidak menurut perintah dan tidak mentaati kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai hakim bagi semasa berada di hari akhirat nanti, dan Allah pada hari pembalasan, dan Allah akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan oleh seseorang individu tersebut. Peringatan Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan neraka, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudun nas wal hijarah 'alaiha shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, iaitu batu berhala. Neraka itu dikawal oleh para malaikat yang keras dan kasar, yang tidak menderhaka kepada setiap perintahnya, dan mereka pula tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelaslah di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan kepada para mukmin, kepada seluruh manusia bahawa neraka ini adalah tempat seburuk-buruk tempat bagi pembalasan, yang mana balasan tersebut diberikan setimpal dengan apa yang mereka lakukan ketika mereka berada di dunia. Al-Quran juga telah menyatakan azab-azab yang bakal diterima oleh manusia yang mengingkari perintah Allah. Antaranya ialah azab kepanasan dan kehausan, yang mana mereka iaitu orang-orang yang mengingkari Allah, bahawa mereka akan mendapat sesuatu yang sejuk atau dingin dan tidak merasakan kesejukan, tidak dapat minum minuman yang segar. Mereka hanya dapat minum minuman yang panas, menggelegak, dan mempunyai darah dan mempunyai nanah di dalamnya. Seterusnya adalah berkaitan dengan nama-nama neraka, seperti yang dibincangkan berkaitan dengan kenikmatan syurga, mengenai nama-nama di syurga. Bagi neraka, ia juga terdapat nama-nama dan peringkat atau tingkatan bagi neraka. Antara nama-nama bagi neraka adalah neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Hawiyah, neraka Wail, neraka Laza, neraka Sa'ir, neraka Saqar, dan yang terakhir adalah neraka Hutamah. Seterusnya, kita teruskan pembentangan ini dengan gambaran berkaitan neraka Jahannam. Antara gambaran neraka yang dikhabarkan adalah neraka Jahannam, yang mana api yang di dalamnya tidak pernah padam, menyala dengan api yang sangat kuat dan dahsyat. Setiap pintu-pintu di neraka berdasarkan tingkatannya adalah jarak
perjalanannya 70,000 tahun. Kemudian setiap pintu-pintu tersebut adalah lebih panas keadaannya. Penghuni-penghuni neraka akan disambut kehadirannya dengan malaikat Zabaniyah dengan rantai yang dibelenggu. Rantai tersebut dimasukkan ke dalam mulut sehingga ia menembusi ke duburnya. Kemudian ia diikat tangan kirinya dengan leher. Kemudian tangan kanannya dimasukkan ke dalam dada dan dapat menembusinya. Antara ciri-ciri neraka Jahannam itu adalah neraka yang berasap dan hitam. Keseluruhan neraka itu adalah hitam gelap, airnya berwarna hitam, pokok-pokok yang ada juga hitam serta penghuni neraka juga turut hitam. Dikatakan luasnya pagar neraka ini seluas-luasnya sehinggakan manusia tidak dapat melarikan diri daripada azab siksaan di dalam neraka. Tekan juga panas neraka Jahannam ini sememangnya jauh lebih panas daripada api yang berada di dunia. Yang mana ia dikatakan 1/70 daripada api neraka Jahannam. Maksudnya satu kali api yang berada di dunia itu bersamaan dengan 70 kali ganda api neraka di Jahannam. Api neraka Jahannam itu dikatakan 70 kali ganda api yang berada di dunia. Rasulullah berkata, api neraka itu digandakan lagi 69 kali daripada panas api di dunia. Kita perlu sentiasa muhasabah kembali tentang diri kita bahawa di manakah keberadaan dan keadaan kita sekarang, sama ada hanyut di dalam dunia yang bersifat sementara ataupun sebaliknya, iaitu sedang bergelumang di dalam maksiat dan mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amal kebaikan dan kejahatan atau keburukan dilakukan di dunia adalah telah dicatat oleh malaikat, rokib dan juga atid berdasarkan setiap gerak-geri dan niat yang kita lakukan setiap hari. Apa yang telah dicatat oleh kedua-dua malaikat tersebut akan ditayangkan dan ditunjukkan kepada seluruh makhluk ciptaan Allah pada hari pembalasan kelak. Terima kasih kepada rakan seperjuangan saya. Saya Nur Amira Azira binti Rusli, nombor matrik 22410033. Hari ini, saya akan membahaskan tentang isu yang hangat diperkatakan, iaitu isu keruntuhan rumah tangga. Rumah tangga boleh didefinisikan sebagai kumpulan kecil daripada masyarakat yang mana terdiri daripada suami, isteri, anak-anak, ibu dan bapa mertua dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, setiap daripada pasangan suami isteri itu mestilah menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia tanpa ada persengketaan dan masalah dalam rumah tangga mereka. Namun, sudah menjadi lumrah bagi pasangan suami isteri akan adanya ataupun akan timbulnya masalah dalam rumah tangga mereka sehingga boleh berlaku keruntuhan rumah tangga. Seterusnya, masalah rumah tangga berpunca daripada pelbagai faktor. Antaranya ialah yang pertama, kurang mendalami agama. Hal ini bermaksud apabila suami dan isteri kurang pengetahuan dan didikan agama sejak dari mereka kecil lagi. Tambahan pula, pada zaman sekarang telah terdedah dengan kehidupan budaya dan sosial yang bebas yang hingga menyebabkan masalah dalam rumah tangga bertambah. Sebagai contoh, seorang suami yang tidak mendalami agama akan memandang remeh tanggungjawabnya sebagai ketua keluarga dengan tidak memberikan nafkah. Tambahan pula, apabila isterinya yang kurang juga fahaman tentang agama, tambahan pula isterinya juga tidak memahami agama. Dengan ini, memahami agama dengan betul. Disebabkan masalah ini akan terdorong mereka ke arah perceraian kerana mereka tidak akan jumpa jalan penyelesaian dalam masalah yang mereka hadapi. Tanda yang kedua adalah tidak setia kepada pasangan. Hal ini bermaksud apabila antara pasangan suami dan isteri tidak setia kepada pasangan mereka akan berlaku curang dengan orang ketiga di belakang pasangan mereka. Sebagai contoh, seorang suami bermain kayu tiga di belakang isterinya walaupun isteri yang sedia ada itu sudah cukup sempurna untuknya. Maka apabila isterinya mengetahui hal tersebut, maka akan berlaku pergaduhan antara mereka sehingga akan menyebabkan perceraian.
Punca keruntuhan rumah tangga yang ketiga adalah masalah kewangan. Hal ini kerana apabila seorang suami itu hanya mempunyai kerja yang biasa dan gajinya tidak seberapa, maka masalah kewangan akan timbul apabila bilangan ahli keluarga bertambah yang menyebabkan pembelanjaan harian turut bertambah. Memang wang tidak mampu membeli kebahagiaan, tetapi disebabkan ekonomi sekarang yang semakin maju menyebabkan pembelanjaan turut bertambah kerana harga barang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan perlunya wang yang banyak untuk biara hidup sesebuah keluarga. Oleh disebabkan masalah kewangan ini, akan timbulnya masalah dalam rumah tangga. Punca keruntuhan rumah tangga yang keempat adalah tekanan beban kerja. Sebagai ketua keluarga, mencari rezeki yang halal adalah merupakan tanggungjawab sebagai seorang suami. Dan ada juga sebahagian daripada isteri yang turut bekerja untuk menampung keperluan keluarga. Oleh itu, suami dan isteri tersebut perlu bijak membahagikan masa antara kerja dan keluarga. Walaupun begitu, disebabkan tekanan kerja yang bertimbul menyebabkan masa bersama keluarga terabai begitu sahaja. Punca keruntuhan rumah tangga yang kelima ialah campur tangan keluarga secara berlebihan. Tidak dinafikan, campur tangan keluarga dalam rumah tangga, tidak kira belah suami ataupun isteri, boleh membawa kebaikan, tetapi ianya turut mendatangkan kesan yang buruk apabila keluarga mertua tidak berkenan dengan menantunya. Contoh, ibu mertua akan menghasut anaknya untuk melakukan sesuatu hingga memporak-perandakan rumah tangga anak dan menantunya. Seterusnya, terdapat pelbagai cara untuk mengatasi masalah keruntuhan rumah tangga yang kita boleh ambil di dalam Al-Quran. Contohnya, yang pertama adalah saling memaafkan antara pasangan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Maksudnya, perkataan yang baik serta pemberian kemaafan adalah lebih elok daripada sedekah yang diiringi dengan menyakitkan hati penerima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya lagi Maha Menyantuni. Di samping itu juga, Allah kasih kepada orang yang meminta maaf dan memaafkan. Berdasarkan ayat ini, kita boleh ambil contoh sebagai cara untuk mengatasi keruntuhan rumah tangga. Hal ini bermaksud jika ada antara pasangan mempunyai sikap yang keras kepala mempertahankan posisi masing-masing, tidak dapat menyelesaikan masalah, malah akan menyebabkan masalah bertambah dan tidak dapat diselesaikan. Melainkan salah seorang daripada pasangan, tidak kira suami atau isteri, mengetepikan ego mereka untuk meminta maaf kepada pasangan mereka dan pasangan mereka hendaklah memaafkan mereka kerana dia perlu tahu semua manusia itu tidak sempurna. Cara mengatasi masalah keruntuhan rumah tangga yang kedua ialah menyedari kemampuan dan hakikat pasangan. Pasangan suami isteri perlu sedar kemampuan dan hakikat pasangan mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34. Maksudnya, kaum lelaki yang menggelar suami itu adalah merupakan pelindung kepada kaum perempuan yang menggelar isteri. Kerana Allah SWT telah memberi kelebihan kepada sebahagian kaum lelaki ke atas sebahagian kaum perempuan yang lain. Kerana kaum lelaki telah memberi nafkah daripada hartanya. Berdasarkan ayat ini, dalam kehidupan berumah tangga, kedudukan seorang suami adalah lebih tinggi daripada kedudukan seorang isteri. Namun, kedudukan ini akan disalahgunakan jika tidak memahaminya dengan betul. Ianya kerana kepimpinan seorang lelaki tidak membawa maksud dia berhak melakukan apa saja terhadap isterinya, akan tetapi membawa maksud perilaku yang adil terhadap isterinya dan dia harus mendidik, menyayangi isterinya dengan sepenuhnya. Mengatasi yang ketiga ialah saling mempercayai antara pasangan. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada banyak berprasangka kerana sesungguhnya sebahagian daripada berprasangka adalah berdosa dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Oleh itu, berdasarkan ayat tersebut, pasangan suami isteri hendaklah saling mempercayai antara satu sama lain kerana kepercayaan merupakan satu perkara yang sangat penting untuk mengekalkan keharmonian dalam rumah tangga. Cara mengatasi masalah keruntuhan rumah tangga yang keempat adalah saling memberi nasihat. Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, maksudnya, perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan berlaku nusyus, maka hendaklah kamu memberikan nasihat kepada mereka seperti tinggalkan mereka di tempat duduk dan pukullah mereka dengan pukulan yang ringan untuk memberi pengajaran. Akan tetapi, jika mereka taat kepadamu, maka jangan kamu mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar.
Berdasarkan ayat ini, apabila pasangan suami isteri mengalami masalah rumah tangga, sebagai contoh, seorang isteri yang melawan dan ingkar kepada perintah suami, maka suami itu haruslah menasihati isterinya dan isterinya itu perlulah menerima nasihat daripada suaminya kerana dia perlu tahu syurga adalah di bawah telapak kaki suami. Selain itu, jika isteri memberi cadangan ataupun nasihat kepada suami, suami juga perlulah menerima dengan hati terbuka. Dan yang kelima adalah saling kasih mengasihi. Setiap masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan adanya kasih sayang. Allah SWT juga berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159, maksudnya, maka kerana rahmat daripada Allah SWT, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Dan jika kamu bersikap kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Hal ini bermaksud, apabila kita berlemah lembut dengan orang sekeliling, kita akan disenangi mereka. Oleh itu, dalam kes pasangan suami isteri, sikap saling kasih mengasihi amat penting untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga. Sebagai contoh, apabila telah reda perbalahan antara pasangan suami dan isteri, suami boleh memujuk isterinya dengan memasak makanan kegemaran isterinya. Hal ini dapat meredakan api kemarahan untuk isterinya. Baiklah, kita masuk kepada topik ataupun isu yang seterusnya, iaitu body shaming. Apa itu body shaming? Body shaming ni merupakan gabungan perkataan yang berasal daripada bahasa Inggeris. Yang pertama adalah perkataan body yang membawa maksud tubuh ataupun badan. Dan yang kedua adalah perkataan shaming yang bermaksud mempermalukan. Jadi, body shaming ataupun disebut sebagai kecam badan merujuk kepada perbuatan seseorang itu menghina ataupun mengutuk fizikal maupun penampilan seseorang. Sama ada secara langsung seperti dengan berkata-kata ataupun secara tidak langsung dengan melalui media sosial. Di samping mereka merendahkan sifat-sifat fizikal yang ada pada seseorang. Pada kebiasaannya, body shaming ni berbentuk komen negatif yang mana menghina dan mengutuk seseorang, termasuklah mengenai berat badan mereka, warna kulit dan juga rambut. Perbuatan body shaming ini sering berlaku apabila seseorang itu menghina, mengutuk ataupun mengejek ataupun merendahkan seseorang dengan komen-komen tertentu yang berbau negatif hanya kerana seseorang itu tidak memenuhi standard masyarakat yang konon-kononnya mempunyai bentuk tubuh badan serta fizikal dan penampilan yang sempurna. Meskipun komen-komen yang dilontarkan kelihatan seperti sebuah nasihat untuk seseorang itu menjadi lebih baik ataupun untuk memotivasikan seseorang tersebut, namun secara sedar ataupun tidak, kata-kata yang dikeluarkan sebenarnya boleh memberikan kesan atau dampak yang negatif terhadap mereka yang menjadi mangsa. Tetapi sayangnya, kita dapat melihat bahawa perbuatan body shaming ni adalah merupakan sesuatu perkara yang kerap terjadi, malah ianya dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan merupakan sesuatu yang tidak salah jika perbuatan tersebut dilakukan. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis body shaming. Yang pertama, kita ada fat shaming. Fat shaming ini adalah merupakan perbuatan mengutuk badan seseorang yang paling kerap dan paling banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Tidak kiralah dalam kalangan kaum lelaki ataupun kaum wanita. Dan biasanya fat shaming ditujukan kepada mereka yang mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun obesiti, ataupun kepada mereka yang berbadan besar ataupun bertubuh gemuk. Yang kedua, kita ada skinny ataupun thin shaming. Jikalau fat shaming ditujukan kepada mereka yang mempunyai tubuh badan yang gemuk dan obesiti, skinny ataupun thin shaming ditujukan kepada mereka yang mempunyai bentuk badan yang terlalu kurus jika ingin dibandingkan dengan orang lain dalam sekitar umur mereka.
Dan biasanya skinny ataupun thin shaming ini ditujukan kepada kaum wanita yang mempunyai bentuk badan yang lebih kurus berbanding wanita-wanita yang lain rata-ratanya. Okay. Yang ketiga, kita ada warna kulit. Perbezaan warna kulit juga sering dijadikan bahan ataupun medium untuk seseorang itu mengejek seseorang. Seperti seseorang yang lahir dengan kulit yang lebih gelap, ataupun seseorang yang mempunyai penyakit albino, di mana mereka mempunyai rambut yang berwarna putih, mata yang berwarna biru dan kulit yang terlalu pucat ataupun kelihatan terlalu putih dengan rona kemerahan pada kebiasaannya. Disebabkan mereka lahir dengan kulit yang mempunyai warna yang sedikit berbeza dengan masyarakat sekeliling, mereka seringkali diejek dan dihina. Yang keempat, kita ada bahagian tubuh badan yang lain. Selain daripada berat badan, bentuk tubuh badan ataupun warna kulit seseorang, mana-mana bahagian yang ada pada tubuh badan seseorang itu juga boleh dijadikan sebagai bahan untuk mengejek seseorang tersebut. Contohnya, seseorang yang mempunyai rambut yang kerinting dan terlihat sangat kusut, ataupun bulu yang tumbuh berlebihan pada bahagian lengan dan kaki, ataupun seseorang itu mempunyai fizikal yang tidak sempurna seperti mana orang lain, seperti seseorang yang tidak dapat melihat kerana tidak diberikan nikmat panca indera penglihatan kepadanya, ataupun seseorang yang mempunyai kecacatan fizikal. Perbuatan menghina ataupun mengutuk seseorang seperti melakukan perbuatan body shaming bukanlah sesuatu yang harus kita praktikkan dalam kehidupan masyarakat kita. Bukan sahaja ianya merupakan salah satu daripada perbuatan yang tidak berakhlak dan juga tidak bermoral, malah ianya juga adalah sesuatu perbuatan yang boleh memberikan kesan negatif kepada diri sendiri, orang lain serta masyarakat sekeliling. Tambahan pula, Rasulullah SAW sangat membenci perbuatan mereka yang menghina orang lain, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga melarang seseorang itu untuk merendah-rendahkan martabat seseorang dengan menghina, mencela ataupun mengutuk seseorang tersebut. Hal ini kerana semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kelebihan mereka yang tersendiri serta mempunyai hikmah dan darjat mereka yang tersendiri di sisi Allah, dan ianya tidak seharusnya dihina dan dicela sedemikian rupa, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tin ayat 4 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat 4. Ayat di atas menunjukkan bahawa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sebaik-baik kejadian, dan tidak wajar bagi kita sebagai umat Islam untuk saling menghina dan mencela antara satu sama lain. Tambahan, semua manusia itu mempunyai darjat mereka yang sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kiralah bagaimana sekalipun fizikal seseorang itu, kerana Allah tidak memandang kepada luaran kita, tetapi Allah memandang kepada hati kita. Kita teruskan dengan faktor yang menyebabkan berlakunya perbuatan body shaming. Masih ada banyak lagi perkara yang berunsur baik yang boleh kita katakan ataupun yang boleh kita keluarkan apabila kita melihat penampilan seseorang. Tetapi kita dapat melihat masyarakat sekarang sangat cenderung untuk menggunakan kata-kata negatif apabila mereka melihat penampilan seseorang dan mereka tidak menyukai penampilan seseorang tersebut. Dan di antara faktor yang menyebabkan berlakunya perbuatan body shaming ini adalah yang pertama, merasakan diri lebih baik. Apabila seseorang itu merasakan dirinya lebih baik ataupun lebih sempurna daripada orang lain, mereka akan cenderung untuk meremehkan dan merendah-rendahkan orang yang berada di sekeliling mereka. Kerana menurut mereka, orang-orang tersebut mempunyai
terlalu banyak kekurangan dan tidak ada orang yang boleh menandingi kesempurnaan yang ada pada orang yang mengutuk. Yang kedua adalah kebiasaan sosial. Setelah sekian lama, perbuatan menghina serta mencela orang lain adalah perkara yang sangat lazim berlaku dalam kalangan masyarakat kita, sehingga kan ianya dianggap sebagai satu perkara yang biasa, dan apabila orang melakukannya, orang merasakan kalau perbuatan tu bukanlah perbuatan yang salah. Yang seterusnya, kita ada kurang kesedaran. Seseorang itu mungkin hanya sekadar ingin melontarkan komen ataupun pendapat mereka mengenai fizikal ataupun penampilan seseorang secara bersahaja. Namun, kadang-kadang tanpa mereka sedar, kata-kata mereka telah pun melampaui batas, dan orang yang menerima kata-kata tersebut tidak menyukai ataupun tidak menerima apabila dirinya diperkatakan seperti itu. Yang seterusnya adalah sekadar bergurau. Mungkin seseorang itu hanya ingin bergurau dengan sahabat rapat ataupun orang yang berada di sekelilingnya dengan mengatakan perkara-perkara yang berbau komen negatif. Namun, kata-kata yang dilontarkan boleh mengguris perasaan orang yang mendengarnya. Dan hal ini akan menyebabkan orang itu tidak suka. Yang seterusnya adalah berfikiran tidak matang. Sesetengah mereka yang melontarkan ataupun menghina, mengejek, mencela, mengutuk orang lain ini sebenarnya berfikiran tidak matang. Apabila mereka melakukan perkara tersebut, mereka tidak memikirkan perasaan orang yang mendengar komen tersebut. Mereka tidak fikir sama ada orang tu suka ataupun tidak apabila mereka diperkatakan seperti itu. Mereka hanya merasakan kalau perbuatan yang mereka lakukan tu tak salah. Kita teruskan dengan kesan dan akibat perbuatan body shaming. Yang pertama adalah mengurangkan keyakinan diri seseorang. Body shaming yang sering dilakukan ke atas mangsa boleh menyebabkan keyakinan diri mangsa berkurangan. Hal ini kerana mereka akan menjadi tidak yakin terhadap diri sendiri apabila ingin berjumpa ataupun berkomunikasi dengan orang luar, kerana seringkali menerima kata-kata dalam bentuk ejekan dan hinaan. Hal ini, perkara seperti ini akan menyebabkan ketidakpuasan hati terhadap imej dan bentuk tubuh badan diri sendiri dan akan mengurangkan keyakinan seseorang. Yang kedua adalah terdedah dengan social anxiety. Mereka yang sering kali menerima komen negatif akan terdedah dengan social anxiety secara perlahan-lahan kerana mereka merasakan ketidakselesaan apabila mereka berada di khalayak ramai. Di samping menimbulkan ketidakselesaan kepada diri sendiri, mereka akan mempunyai kesukaran untuk bergaul dengan orang lain kerana malu dengan penampilan diri mereka. Yang seterusnya adalah mendorong kepada gejala stress eating. Perkara ini juga boleh menyebabkan mangsa menjadi stres kerana sering dilabel dengan komen negatif dan mereka mungkin akan terlibat dengan gejala stress eating ataupun gejala gangguan pemakanan yang mana boleh menyebabkan peningkatan berat badan yang seseorang yang boleh mendorong kepada penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit buah pinggang, penyakit jantung ataupun obesiti serta penyakit-penyakit lain. Yang keempat, meningkatkan risiko depresi atau kemurungan. Apabila mangsa seringkali terdedah dengan penghinaan, mereka akan mula dipengaruhi dengan kesan negatif yang boleh mendorong kepada kemurungan. Kemurungan yang dialami boleh menjadi lebih teruk apabila mangsa seringkali memikirkan tentang komen negatif ataupun hinaan yang diterima oleh mereka, dan perkara ini boleh mendorong kepada perkara-perkara yang tidak diingini seperti perbuatan self-harming ataupun menyakiti diri sendiri ataupun membunuh diri.
Yang selanjutnya adalah berisiko terdedah dengan penyakit psikologi. Mangsa body shaming boleh terdedah dengan penyakit-penyakit psikologi seperti bulimia dan anoreksia. Bulimia dan anoreksia merupakan penyakit psikologi yang berkaitan dengan gangguan pemakanan seseorang. Pengidap bulimia pada kebiasaannya cenderung untuk menggunakan cara yang tidak sihat untuk menurunkan berat badan mereka, seperti mengeluarkan makanan secara paksa dengan memuntahkan kembali makanan yang telah mereka makan, ataupun dengan menggunakan ubat-ubatan yang boleh mendorong mereka untuk muntah dan mengeluarkan makanan yang telah mereka makan. Manakala bagi pengidap anoreksia pula, mereka adalah orang yang mempunyai ketakutan yang tinggi terhadap kenaikan berat badan, walaupun tubuh badan mereka sendiri mempunyai berat badan yang kurang. Dan kedua-dua penyakit psikologi ini merupakan gangguan mental yang berbahaya dan juga boleh mengancam nyawa seseorang. Kita teruskan dengan cara mengatasi perbuatan body shaming. Yang pertama, berakhlak dengan akhlak mahmudah. Mempraktikkan akhlak mahmudah di dalam diri sendiri merupakan salah satu daripada cara untuk mengatasi perbuatan body shaming terhadap orang lain. Selain daripada itu, menjauhkan diri daripada melakukan sebarang perbuatan tercela juga merupakan perkara yang sangat dituntut kepada setiap Muslim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 83 yang bermaksud, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah dengan baik kepada manusia. Laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebahagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang saya katakan tadi, Allah telah menyebutkan beberapa perbuatan baik ataupun akhlak mahmudah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang Muslim, seperti bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah yang Maha Esa, berbuat baik kepada kedua-dua orang tua, anak-anak yatim, kaum kerabat dan orang-orang yang berada di sekeliling kita tanpa perlu mengira darjat mereka. Di samping itu, kita juga dituntut untuk mendirikan solat serta menunaikan zakat yang mana terdapat dalam rukun Islam, di samping menjaga tutur kata kita dengan manusia. Dengan beramal dengan akhlak mahmudah, kita akan dapat menghindarkan diri kita daripada melakukan perbuatan kejahatan. Yang kedua adalah bersyukur dengan nikmat Allah. Seseorang Muslim itu seharusnya sentiasa bersyukur dengan nikmat kurniaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, dan sentiasa merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Seseorang itu tidak boleh merasakan bahawa dia menerima ataupun mendapat lebih ataupun mempunyai sesuatu yang lebih jika ingin dibandingkan dengan orang lain, seperti mana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat pedih. Apabila seseorang itu merasakan bahawa dia diberikan nikmat yang lebih daripada orang lain, tidak kiralah dari segi rupa paras ataupun kesempurnaan fizikal ataupun mungkin harta kekayaan yang melimpah ruah, seseorang itu cenderung untuk merasa sombong dan meremehkan orang lain. Hal inilah yang menyebabkan seseorang itu melakukan
perkara ataupun perbuatan yang menghina dan mengejek orang lain, sedangkan yang memberikan nikmat kepada manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing telah diberikan nikmat serta rezeki oleh Allah mengikut ketetapan dan kehendak Allah. Yang seterusnya adalah percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada diri sendiri merupakan sesuatu perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dengan mempercayai diri sendiri, kita seperti bersikap berprasangka baik terhadap diri sendiri, mempercayai semua kemampuan yang ada pada diri kita dan tidak mudah terpengaruh dengan hinaan ataupun ejekan mereka-mereka yang lebih daripada kita apabila mereka merendahkan diri kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fussilat ayat 30 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu berasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Ayat ini mengajarkan kita untuk mempercayai diri kita, tidak merasakan ketakutan ataupun kesedihan apabila kita mengalami kesukaran seperti dihina ataupun diejek oleh orang lain, kerana kita percaya bahawa Allah itu sentiasa berada di sisi kita. Di samping itu, ayat ini juga turut mendorong kita untuk mengenali diri sendiri dengan sangat baik, mempercayai diri kita serta bersangka baik terhadap diri sendiri. Selain daripada itu, mempercayai diri sendiri juga boleh mendorong kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang isu LGBT. Perkataan LGBT adalah singkatan bagi lesbian, gay, biseksual dan juga transgender, di mana golongan ini adalah golongan yang mengamalkan hubungan selang-sang. Jadi, jika kita lihat pada akhir-akhir ini, isu LGBT semakin melular di seluruh dunia dan membimbangkan kelestarian hidup dalam bermasyarakat. Seperti yang kita semua tahu, Islam menolak LGBT ini kerana ramai yang ingin menukar jantina mereka, sama ada lelaki kepada perempuan ataupun perempuan kepada lelaki atau sebaliknya, hanya dengan melakukan aktiviti pembedahan. Jadi, jelaslah di sini bahawa ia sangat bercanggah dengan hukum carok di sisi Islam. Perbuatan ini adalah haram kerana ia terlalu mengikut hawa nafsu dan godaan syaitan semata-mata. Malah, mereka menjadi tidak bersyukur akan nikmat Allah yang diberikan sejak lahir lagi dengan mengubah kejadian tersebut. Istilah-istilah LGBT. Yang pertama ialah lesbian. Lesbian merupakan amalan hubungan songsang di antara perempuan dan perempuan. Golongan ini juga mudah tertarik dan jatuh cinta antara satu sama lain kerana mereka mempunyai tarikan seksual terhadap kaum sejenis, sama juga seperti gay. Jadi, mereka ingin hidup bersama-sama pada bila-bila masa sahaja. Salah seorang daripada mereka mempunyai perwatakan seperti lelaki dengan memakai baju lelaki serta berambut pendek dan bersifat kasar, malah bertentangan dengan pasangannya yang memakai pakaian seperti perempuan biasa, tetapi mereka tetap mengamalkan hidup songsang ini. Bukan itu sahaja, mereka juga sering melakukan aktiviti lasak yang sering dilakukan oleh lelaki seperti bersukan. Yang kedua adalah gay. Gay merupakan amalan hubungan songsang antara lelaki dan lelaki kerana mereka mempunyai daya tarikan seksual antara satu sama lain. Gay juga membawa fahaman yang serupa dengan lesbian, tetapi gejala gay diamalkan antara lelaki dan lelaki. Golongan ini mudah tertarik dengan lelaki lain, terutama lelaki yang mempunyai badan yang gagah serta bergaya. Seterusnya, biseksual. Amalan persetubuhan bebas antara pasangan lelaki dan perempuan, tidak kira sama ada pasangan yang sudah berkahwin ataupun belum, serta menukar pasangan berkahwin dengan orang lain. Ini berbeza dengan gay dan lesbian, hubungan seks yang melibatkan kaum sejenis, manakala biseksual melibatkan berlainan jantina, iaitu lelaki dan perempuan. Transgender pula bermaksud
individu yang mengubah perwatakan serta penampilan mereka kepada jantina yang berlawanan. Golongan ini menghadapi kekeliruan jantina dan mereka berasa terperangkap dalam badan yang salah kerana mereka ingin mempunyai jantina yang bertentangan dari takdir yang telah ditetapkan sejak lahir lagi. Sesetengah mereka mengubah alat kelamin melalui pembedahan serta membesarkan payudara sehingga menampakkan seperti payudara perempuan. Sebagai tambahan, pada masa kini ialah queer, golongan yang meragukan identiti jantina mereka dan tidak mengiktiraf diri mereka sebagai lelaki maupun wanita. Golongan ini dianggap sebagai golongan abnormal kerana mereka mudah tertarik terhadap semua golongan berdasarkan penampilan jantina mereka serta cenderung melakukan hubungan seks tidak kira sama ada golongan gay, lesbian, biseksual maupun transgender. Salah satu sifat golongan ini adalah suka mewarnakan rambut mereka dengan warna-warna yang terang. Sebagai tambahan, ada satu kisah laut mati dengan kaum Nabi Lut yang berkaitan dengan LGBT ini. Keturunan Nabi Lut sememangnya daripada keturunan yang baik dan bapa saudara kepada beliau adalah Nabi Ibrahim AS. Allah SWT mendatangkan kepada Nabi Lut satu kaum yang mana kehidupan mereka adalah secara seorang-seorang, bukan daripada fitrah asal manusia iaitu lelaki suka lelaki ataupun perempuan suka perempuan, yang mana dikenal pasti sebagai LGBT. Kemudian, apabila Nabi Ibrahim mengetahui bahawa ada satu kawasan ataupun ada satu perkampungan ini yang kehidupan mereka adalah secara seorang-seorang, maka Nabi Ibrahim mengarahkan Nabi Lut supaya pergi ke kawasan tersebut untuk berdakwah dan mengajak mereka ke jalan yang benar. Setelah Nabi Lut sampai sahaja di daerah Sodom iaitu di kawasan Jordan yang berdekatan dengan Laut Mati. Lalu, Nabi Lut mendapati kehidupan masyarakat ketika itu hampir semua iaitu majoriti kehidupan mereka adalah secara seorang-seorang. Disebut oleh Ibnu Katsir dalam kitab Nihayah wal Bidayah, kaum Nabi Lut melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh mana-mana Bani Adam sekalipun. Hal ini mengakibatkan mereka dimukai oleh Allah SWT. Ini bertepatan dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84 bagaimana Allah SWT menceritakan kaum Nabi Lut melakukan dosa dan perbuatan yang sangat keji dan dimukai oleh Allah SWT. Kaum Nabi Lut sangat masyhur pada masyarakat ketika itu dengan perbuatan mereka itu dan mereka tidak malu dengan apa yang mereka lakukan, malah mereka bangga dengan perbuatan tersebut. Kemudian, apabila Nabi Lut mendatangi mereka untuk berdakwah dan menegur perbuatan mereka itu, malah mereka mengusir Nabi Lut dan mengatakan kepada Nabi Lut bahawa beliau seorang yang bajak suci. Perkataan dan percakapan kaum Nabi Lut dirakamkan sendiri oleh Allah SWT. Usirlah Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya dari bandar kamu, iaitu bandar Sodom. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang mendakwa diri mereka bersih suci. Mereka juga mencabar Allah SWT kerana sepanjang mereka melakukan kemungkaran kepada Allah, beliau tidak pernah lagi mendatangkan azab kepada mereka. Hal ini bertepatan dalam Al-Quran iaitu, datanglah kepada kami azab dari Allah iaitu yang engkau janjikan itu jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Iaitu daripada surah Al-Ankabut ayat 29. Jadi, di sini kita boleh lihat betapa angkuhnya mereka apabila mereka bercakap, tak semestinya Allah tidak menurunkan azab, tak semestinya Allah suka apa yang kita lakukan. Lalu, Allah menghantar malaikat Jibril dan beberapa orang malaikat dengan menyerupai manusia untuk bertemu dengan Nabi Lut dan memberitahu kepada Nabi Lut bahawa Allah akan menurunkan azab pada subuh keesokan harinya dan meminta Nabi Lut untuk keluar dari kawasan Sodom tersebut. Kaum Nabi Lut ini mengamalkan homoseks. Jadi disebabkan kemukaan Tuhan, bandar ataupun kaum di situ diterbalikkan tanah sehingga penduduk tenggelam ke dalam tanah di mana tempat Laut Mati berada sekarang. Punca berlakunya gejala LGBT yang pertama adalah kurang didikan agama. Antara punca utama berlakunya gejala LGBT ialah kurangnya didikan agama daripada ibu bapa. Hal ini kerana ibu bapa sibuk bekerja sepanjang masa, jadi anak-anak akan terapai dan mudah terpengaruh dengan permasalahan sosial seperti cenderung ke arah gejala LGBT. Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak, memberi perhatian dan kasih sayang yang secukupnya serta memantau aktiviti anak-anak supaya tidak terjadi benda yang tidak diingini. Faktor yang kedua ialah pengaruh media masa.
Pada zaman era globalisasi ini, banyak teknologi moden dan media terkini seperti telefon bimbit, televisyen, komputer maupun internet yang mempunyai kesan besar terhadap masyarakat dan mudah untuk mendapatkan maklumat tentang LGBT ini. Setelah wujudnya pelbagai sosial media seperti TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lain lagi, ini memudahkan golongan LGBT berkomunikasi sesama mereka. Seterusnya, ramai yang menonton video aksi-aksi lucah atau pornografi yang mengakibatkan ketagih dan rasa ingin melakukan perbuatan tersebut. Faktor yang keempat ialah trauma masa lampau. Jika seseorang mengalami trauma yang sangat teruk pada masa lalu, mereka akan mudah terjerumus untuk tidak menyukai jantina yang berlawanan daripada mereka, seperti mangsa rogol. Hal ini kerana mereka mempunyai keluarga yang toksik dan mengakibatkan mereka menghadapi tekanan emosi seperti stres dan berkemungkinan akan berlakunya kemurungan. Faktor yang keempat ialah trauma masa lampau. Jika seseorang mengalami trauma yang sangat teruk pada masa lalu, mereka akan mudah terjerumus untuk tidak menyukai jantina yang berlawanan daripada mereka, seperti mangsa rogol. Hal ini kerana mereka mempunyai keluarga yang toksik dan mengakibatkan mereka menghadapi tekanan emosi seperti stres dan berkemungkinan akan berlakunya kemurungan. Cara mengatasi masalah LGBT menurut perspektif Islam. Yang pertama, wujud kesedaran untuk berubah. Dalam Islam, sebesar mana pun kesalahan atau kesilapan seseorang itu pada masa lalu, seseorang itu akan diampunkan dan dimaafkan melalui bertaubat dengan ikhlas serta bersungguh-sungguh kepada Allah SWT. Allah memberi peluang dan ruang kepada mereka untuk kembali ke jalan dan petunjuk yang benar, walaupun mereka melakukan dosa yang terkutuk tersebut. Jadi jelaslah di sini bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap umatnya. Yang kedua ialah peranan ibu bapa amat penting dalam memantau aktiviti anak-anak supaya tidak terjerumus dengan masalah gejala LGBT ini. Hal ini kerana remaja sekarang mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Jadi, kalau ibu bapa tidak mengambil berat terhadap anak-anak, berkemungkinan akan terjadinya permasalahan sosial seperti gejala LGBT, mengambil dadah serta melakukan seks bebas sehingga melahirkan anak luar nikah. Hal ini juga akan melibatkan maruah diri dan keluarga akan musnah akibat aktiviti terkutuk tersebut. Yang keempat ialah mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Kerajaan hendaklah memberi kerjasama dalam menangani golongan LGBT ini. Sebagai contoh, menubuhkan badan kebajikan yang bertanggungjawab untuk membantu golongan ini kembali ke jalan yang benar. Melalui perkhidmatan kaunseling dan nasihat, ini dapat membantu golongan tersebut sedar yang mereka hanyut dalam dunia LGBT. Hal ini mengakibatkan mereka akan kembali insaf dan bertaubat kepada Allah SWT serta meninggalkan semua perbuatan yang menjurus kepada maksiat.